A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama berkongsi ilmu. Yang saya bawa ni kitab Tasawuf Minhajul Abidin jilid yang kedua, mengikut syarahnya Syekh Dahlan Al-Qadiri. Iaitu tajuk pada pagi ini ialah galakan bersungguh-sungguh pada mengobati dunia, makhluk, syaitan dan nafsu. Panjang tajuk dia, tapi mungkin kita akan sedikit sajalah kita kongsi, mungkin sampai dunia je. Jadi kitab ni karangan Iman Al-Ghazali. Saya belajar lebih kurang 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, selama 3 tahun, setiap hari habis. Dia kitab dia kecil je matan dia, tapi bila belajar kat sarah dia banyak. Jadi pada galakan bersungguh-sungguh merawat dunia, makhluk, syaitan dan nafsu. Jadi kita bacalah kata-kata atau karangan Imam Ghazali. Dia kata faslun fa'alaika ayyuhar rujul bibazlil majhud fi qat'il hazil aqabah azimah at-tawilah. Fa'alaika maksudnya ilzam alaika, wajiblah ke atas kamu wahai lelaki. Bila sebut lelaki ni termasuk juga perempuan. Dalam kitab dia kaedah begitulah. Bila dalam fiqh pun macam tu juga. Kalau dia umum, ar-rajul sebut rajul, maka termasuklah perempuan. Illa ma khussa, melainkan dia dikhususkan, baru Nabi sebut perempuan. Sebab haid dia tak sebutlah lelaki. Dia kata wajiblah ke atas kamu wahai manusia, wahai seseorang, bersungguh-sungguh pada memutuskan aqabatul azimah, rintangan. Aqabah ni rintangan ataupun halangan yang sangat besar, at-tawilah, berpanjang. Kadang-kadang kita kata di alaf yang abad yang ke-21 ni tak sesuai dah belajar bab zuhud. Ni di antara kata-kata yang tak sepatutnya. Sebab kalau kita tengok di zaman Nabi, zuhud sebenarnya bab zuhud dah ni sini ni. Bila sebut mu'alajah, mengobat dunia, mengobat makhluk, syaitan dan nafsu, dia berkait rapat dengan bab zuhud. Zuhud ni dalam bahasa Arab at-tarku, tinggal. Dalam bahasa Arab dia utamakan bahasa, sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa. Bahkan bahasa ni adalah keagungan bagi sesuatu kaum ataupun manusia. Orang yang banyak menguasai bahasa, orang itu ada kelebihan. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uha faqala anbi'uni. Mana ustaz? Silap sikit saya baca tak ingat. Lepas tu para malaikat kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ketika Allah wa 'allama adamal asma'a kullaha, Nabi Adam ni
bila nak diciptakan, para malaikat rasa macam macam mana ni, sebab dia rasa dia ni terbaik. Tapi Allah dia bagi kelebihan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma. Allah mengajar Nabi Adam nama lah, makhluk nama, banyak nama. Akullaha, kebanyakannya, sebahagian besar Allah ajar Nabi Adam, ni nama dia begini, nama ni. Jadi Allah pun bentangkan kepada para malaikat. Malaikat kata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami tak tahu melainkan apa yang engkau bagi tahu pada kami. Jadi itu pentingnya nama ataupun bahasa, mengetahui bahasa lah. Nama ni bahasa lah. Kalau bahasa kita ini plastik berbahaya. Kalau bahasa Inggeris bottle. Ni gelas semua bahasa Inggeris juga. Bahasa kita tak tahulah, bekas kaca. Jadi begitulah pentingnya bahasa. Jadi orang Arab ni Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab. Kita memahami bahasa Al-Quran tu penting untuk kita mengajar ataupun memberitahu kepada orang lain. Dunia, apa maksud dunia? Sebab tu nak letak nama anak ni kena berhati-hati. Takut kita letak nama yang tak sesuai. Biasanya nama berkaitan dengan karakter ataupun sifat sesuatu. Dunia maksudnya hina, ad-dana'ah. Dunia hina. Ada beberapa maksud. Di antaranya hina. Dan di antaranya ad-dana'ah. Dana'ah hina. Lepas tu al-qarib, maksud dekat. Dunia, yang kita panggil dunia. Kita letak nama anak kita Daniel. Hina. Cantik bunyi. Tapi maksud dia tak elok. Berhati-hati. Tanya ustaz, boleh tanya Ustaz Syakil. Apa maksud dia? Sekarang ni senang dalam Google, type nama, keluar nama. Jadi apa tadi? Aqabah dia kata, wajiblah ke atas kamu wahai manusia bersungguh-sungguh memutuskan rintangan yang besar dan panjang ini. Fa innaha a'zamul aqabat. Sesungguhnya aqabah ini adalah sebesar-besar rintangan, syiddatan, dari sudut nisbah kepada susah. Nisbah kepada ni tamyiz, syiddatan, nisbah kepada susahnya dia. Dunia ni susah sebab kita duduk di atas dunia. Wa aktsaruha mu'natan, dan banyaknya dia penat. Macam orang kerja dunia penat hidup dia. Kerja dunia. Wa aktsaruha afatan wa fitnah, dan sebanyak-banyaknya aqabah ni, aqabah yang kita nak bincang ni, yang 4 perkara tadi ni, afatan wa fitnah, banyak kerosakan dan banyak fitnah. Fa inna man halaka minal khalqi kullihim, sesungguhnya orang-orang yang musnah daripada makhluk Allah, kullihim innama inqata'u an tariqil haqqi. Sesungguhnya orang itu ialah orang yang memutuskan daripada jalan kebenaran, imma bisababid dunia. Ini sebenarnya, ni tajuk dia. Sama ada dengan sebab dunia, awil khalqi, ataupun dengan sebab makhluk, ciptaan, awil syaitanin, awil nafsi, ataupun nafsu. 4 perkara. Jadi kita dia sebut di sini ubat yang utama ialah zuhud. Zuhud maksudnya tinggal. Zahada ay taraka. Zahada maksudnya tinggal dunia. Kita kena faham bila kita belajar ilmu ini, ilmu tasawuf, ataupun sekarang disebut dengan ilmu tazkiyatun nafsi, ataupun disebut ilmu akhlak, ataupun disebut ilmu adab, sama je. Perkara yang sama, yang kandungan dia sama saja, cuma nama dia berbeza-beza. Dan setiap nama tu dia ada kisah dia tersendiri. Jadi tinggal ni, kita kena faham bahawa tinggal dunia ni, tarak tu dia ada 2 maksud. Satu maksud hakikat, tinggal sungguh. Tinggal sungguh.
Yang kedua, tarku fi qalbi, tinggal di hati. Kita kaya tapi tidak adalah hati kita kekayaan itu, hanya di luar hati saja. Bila kita meninggal dunia, tidak ada kaitan pun. Maksudnya kita tidak tersangkut dengan dunia. Itu maksud dia. Dalilnya macam mana? Yang hakikat Nabi tinggal sungguh dunia. Sebab dah Nabi berkata bahawa umat aku ujiannya dunia. Maka dia sebagai contoh tauladan yang terbaik, Nabi tinggal. Bukan Nabi tak boleh, tidak ada peluang untuk jadi kaya. Nabi ni kalau dia betul-betul nak kumpul dunia, banyak kisah-kisah dia yang kita baca dalam sirah Nabi, sama ada kita baca dalam fiqh sirah ataupun kitab Nurul Yakin. Nabi nak jadi kaya senang. Nabi minta, ya Allah, jadilah aku kaya. Jadi kaya. Bahkan ketika isteri Nabi macam merunguk-runguk, Nabi kata, wahai isteriku, adakah kamu betul-betul nak jadi kaya? Aku boleh doakan kamu jadi kaya, tetapi di akhirat nanti aku tak boleh jamin kamu masuk syurga atau masuk neraka. Maka isteri para Nabi terus tinggal, tak nak wahai Rasulullah. Tawaran Allah sangat tinggi. Bahkan Nabi di suatu kisah, Nabi diberi dengan sekumpulan kibas. Al-kabs, kibas lah. Kibas ni macam kambing biri-biri lah. Dia orang Arab zaman Nabi ni, kekayaan dia tengok kepada milikan dia. Ada yang kaya dari sudut kebun kurma, ada yang kaya dari sudut pemeliharaan ataupun kibas lah, kibas unta yang banyak. Nabi diberi dengan satu lembah biri-biri, kibas yang sangat banyak. Nabi terimalah. Orang bagi hadiah kat Nabi. Hadiah seelok-eloknya kalau orang hadiah kita adabnya kita kena terima. Nabi terima. Tiba-tiba datang seorang badui. Wahai Rasulullah, banyaknya kamu punya. Dia teruja dengan dengan pemilikan yang Nabi, orang bagi kat Nabi, orang hadiah Nabi. Maka Nabi kata, adakah kamu suka kambing-kambing tu? Ya wahai Rasulullah, maka aku bersedekah pada kamu semua sekali. Nabi dia tinggal betul. Bahkan kisah-kisah yang lebih kurang macam tu sangat banyak, sehingga Nabi dia wafat masih lagi tergadai baju besi dia dengan seorang Yahudi di Madinah ketika itu. Itu nak bagi tahu bahawa Nabi ni dia zuhud, dia tinggal sungguh dunia. Tapi para sahabat ada yang kaya raya dan Nabi tak larang. Apa maksud dia tu? Nabi suruh tinggal, tiba-tiba ada para sahabat dia yang kaya. Contohnya Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar bersedekah, maksud dia kaya. Umar bersedekah separuh daripada harta dia, masih tinggal lagi. Bila tanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah yang tinggal dengan kamu? Rasulullah tanya, apabila engkau bersedekah fisabilillah semua harta kamu. Abu Bakar kata, ma taraktu illallah wa rasulah. Tidak ada lagi. Ya, aku dah bersedekah ni kepada kamu wa Rasulullah fisabilillah, tidak ada lagi melainkan Allah dan Rasulnya. Sampai habis harta dia. Sayyidina Umar separuh. Dia nak berlomba-lomba kebaikan, nak bersedekah. Dia nak tahu Abu Bakar, sebab Abu Bakar biasa bersedekah banyak. Jadi Sayyidina Umar ni dia kata, aku bersedekah separuh daripada harta aku. Lepas tu tiba-tiba Abu Bakar, last sekali Abu Bakar bagi sedikit sahaja pada Nabi. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apabila kamu bersedekah yang ni, apakah yang tinggal pada kamu lagi? Ma taraktu illallah wa rasulah. Tak ada dah ni ya, melainkan Allah dan Rasul yang saya tinggal. Sayyidina Umar terkejut, sebab rupa-rupanya dah habis dah harta Abu Bakar, aku masih ada separuh lagi. Maksudnya pada Abdul Rahman bin Auf pun banyak harta dia. Itu maksud yang disebutkan zuhud. Dia tidak letak kekayaan dia di hati, di luar hati. Begitu juga para tabi'in, para awliya Allah. Khususnya kalau kita baca dalam kitab-kitab Tazkiratul Awliya, dia sebut ada di kalangan para ahli sufi ni, mereka yang kaya raya. Di antaranya Iman As-Sazli. Ada seorang lagi, saya lupa, tak ingat nama dia. Dia ni memang kaya yang sangat-sangat, tapi dia seorang sufi, seorang wali awliya Allah.
Cerita dia panjang lah kalau cerita yang tu, yang kita baca yang kita ni. Jadi maksudnya zuhud ni maksudnya tidak semestinya kita tinggal semua harta apa ni, kita tinggal di dunia ni, kita tinggal semua sekali di dunia ni maka kita hidup dalam keadaan miskin. Tidak maksudnya begitu. Kalau kita kaya pun jangan jadi dia ni duduk dalam hati kita harta kita. Jadi dia kata sama ada dunia, makhluk ataupun syaitan ataupun nafsu. Dan Imam Ghazali kata walaqad zakarna fi kutubinal musannafah min kitabil ihya wal asraril qurbati ila Allah. Imam Ghazali sebut bab ni secara panjang lebar dalam sebuah kitab nama dia Al-Ihya'i wal Asra'i wal Qurbati ila Allah. Itu nama kitab dia. Ihya, menghidup rahsia-rahsia dan juga mendekatkan diri pada Allah. Bukan Ihya Ulumuddin ni. Ihya Ulumuddin ada satu kitab juga. Saya belajar kitab tu tak habis. Kitab tu sangat tebal. Saya ingat saya belajar separuh daripada kitab Ihya Ulumuddin. Belajar berguru lah. Lepas tu dia kata maksud hazal kitab, Imam Ghazali sebut, dia kata kitab ini sebut nama tadi Ihya'ul Asrar wal Qurbati ilallah ni, dia kata maksudnya kesimpulan daripada kitab tadi, dia kata anni sa'atullah an yutli'ani ala sirri mu'alajin nafsi. Ni ringkasan daripada kitab Al-Ihya' wal Isra' fi Qurbati ilallah ni. Dia kata aku memohon kepada Allah supaya yutli'ani ala sirri, supaya Allah Ta'ala membuka rahsia-rahsia kepada aku untuk mengubat nafsu. Kita ni ada nafsu. Kalau tak ada nafsu, kita jadi macam batu lah, macam pokok tak ada nafsu. Binatang ada nafsu, manusia ada nafsu. Wa an yuslihani, dan aku juga minta supaya Allah memperbaiki aku, wa yuslahabi, dan Allah memperbaiki dengan sebab aku. Ni kitab matan ni dia ringkas sangat-sangat. Allah memperbaiki aku, maksud dia yang pertama. Yang kedua wa yuslihu bi, dan Allah memperbaiki aku ai bisababi ghairi, dengan sebab aku orang lain. Maksud dia macam tu. Maksudnya Allah memperbaiki kita, memperbaiki saya, Imam Ghazali kata, dan Allah memperbaiki orang lain dengan sebab saya. Faqtasar fi hadzal kitab syarif ala nuqatin wa hizatil lafzil azizatil ma'na. Maka aku memperingkaskan dalam kitab yang baik itu ala nuqatin, di atas beberapa noktah. Noktah ni nuqatin noktah ataupun poin-poin. Bahasa Inggeris itu poin-poin. Beberapa isi penting. Wajizatil lafzi azizatil makna, ringkas lafaz dia tapi ghaziratil makna, makna dia banyak. Orang bijak dia macam tu. Dia bercakap sedikit bahasa tapi mafhum dia banyak. Macam kita lah, kita bagi tahu ke anak kita jangan main pisau tajam tu. Anak kita boleh fikir tajam ni kalau kena berdarah, kalau tersepak luka, macam-macam maksud. Lepas tu dia kata tuqanni'u man ta'ammalaha, maka memadailah ataupun mencukupilah dengan noktah-noktah yang aku akan sampaikan nanti, man ta'ammalaha, kepada orang-orang yang ambil berat dengan dia, dengan noktah tadi, dengan poin-poin ataupun dengan isi-isi penting tadi. Wa tada'uhu ala wadihatin min tariq insyaallah ta'ala, dan dia akan meninggalkan kesan yang jelas pada hati pendengar-pendengar insya-Allah. Wa hadzal faslu yahtassu bi nuqatin fi mu'alajatid dunya. Dia kata yang aku nak cerita bab ataupun pasal. Masalah dia pasal, ada bab. Bab ni tajuk dia ada maudhu', bab, pasal. Pasal ni kecil lah.
tajuk dia maudhu', contohnya bab apa? Bab solat. Pasal yang pertama rukun. Lepas apa ni, bab yang pertama rukun solat. Bab yang kedua sunat solat. Bila pasal ni bawah tu, bawah bab. Wa ammal faslu, ada wa hadzal faslu, pasal ini yakhtassu bi nuqatin fi mu'alajatid dunya, iaitu dia khusus pada noktah-noktah untuk mengubati dunia wal khalqi wasyaitan wan nafsi. Mungkin pagi ni kita sempat sampai dunia je. Fa'amad dunia, dia nak cerita tentang dunia juga. Tentang dunia ni, fahaqqalaka an tahzara wa yazhada fiha, maka haqqa alaika, menjadi kewajipan ke atas kamu, kalau kamu nak berubah, nak jadi orang yang baik, antahzaraha, Imam Ghazali kata kamu awasnya ambil berat lah. Kalau kita pergi kat Mekah, kita tengok di tepi jalan, di tepi tahzir, ihzar, maksud dia awas tu. Kalau tamahal, perlahan. Di Arab Saudi kan kita pergi umrah, dia tulis tepi jalan tu tahzir, tahziran, ataupun ihzar, atau maksud dia awas. Kita kan tepi jalan ada awas, maksudnya berhati-hati. Maka menjadi hak ke atas kamu antahzaraha, kamu ambil berat, kamu ambil perhatian, wa tazhada fiha, dan kamu zuhud padanya, pada dunia. Kalau kita nak berjaya di akhirat, kita kena zuhud di dunia ini. Zuhud maksudnya tinggal. Tinggal ni macam saya sebut tadilah, dua perkara. Satu, kita tinggal sungguh macam Nabi dan para sahabat dan ahli suffah. Ahli suffah ni dia tak ada apa-apa, kehidupan dia tak ada apa-apa, dia hanya menunggu zakat dan menunggu jihad. Sebab itu kalau kita baca dalam sirah apa ni, sirah para sahabat, banyak ahli suffah. Bahkan Abu Hurairah salah seorang daripada ahli suffah. Dia duduk di tiang-tiang masjid Nabi lah, di dekat Raudah tu. Sekarang masjid Nabi besar kan. Dekat Raudah tu kalau cuba tengok, ada tiang-tiang, ada Abu Kilabah, dia ada tiang-tiang. Dia duduk di situlah, tepi rumah Nabi. Rumah Nabi sebelah, kat kubur Nabi, rumah Nabi lah tu. Rumah Nabi. Jadi ahli suffah ni mereka menunggu-nunggu zakat, menunggu-nunggu apa ni, jihad. Itu sebab mereka zuhud, tinggal sungguh. Nabi pun tinggal sungguh. Sehingga Nabi ni bila ditanya isteri Nabi bangun pagi, wahai isteriku, ada apa yang boleh dimakan pagi ni? Dia kata tak ada. Tak apa, aku puasa hari ni. Dia tinggal sungguh. Nabi ajar kita tinggal sungguh. Tapi kalau tak nak tinggal pun tak apalah. Macam para sahabat, tidak ada masalah. Bahkan dalam Al-Quran banyak sebut wa anfiqu mimma razaqna. Lepas tu dalam Al-Quran sebut juga bersedekah. Nabi sebut bersedekah, maksudnya kena ada harta. Maksudnya kaya ni bukan tak boleh, boleh. Tapi janganlah ada dunia tu dalam hati kita, biar di luar hati. Jadi dia kata apa ni, kita zuhud li'annal amra la yakhlu min thalathatin, kerana urusan dunia ni, perkara berkaitan dunia ni, dia tidak sunyi daripada tiga perkara. Imma anta, yang pertama, imma anta min zawil basair wal fitan fa asbuka anna ad-dunya aduwwatullahi subhanahu wa ta'ala wa huwa habibuka wa waliyuka. Imma manusia ni, kita ni, sama ada orang yang bijak, al-basair ni orang yang bijak, wal fitan, fitnah, bukan dengan kecil, kalau kecil al-fitnah, al-fitnah tu asyad. Fitnah ni kita menyebar benda tak baik. Kalau ngata fitnah ni maknanya bijak, fatanah. Nabi fatanah, sifat Nabi sifat bijak. Adapun kamu, ada tiga perkara. Min zawil basair, daripada orang-orang yang mempunyai basair, pandangan-pandangan yang dalam, maksudnya para ulama lah. Wal fitani, orang yang bijak, fitan, orang yang bijak, yang hebat. Fahasbuka, fahasbuka, maka cukup dah.
Wahasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita sebut wahasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, hasbunallah, cukuplah Allah sebagai tempat berserah. Hasbu di sini maksud dia cukuplah. Kalaulah kamu orang yang ulama ataupun punya kebijaksanaan, punya ilmu, maka cukuplah kamu. Cukup apa? Cukuplah kamu tahu bahawa dunia ni aduwatullah. Dunia ni adalah musuh Allah. Lepas tu kenapa Allah buat juga? Dah musuh Allah. Bukan maksud dia macam tu. Maksudnya dunia ni boleh menjadikan kita bermusuh kepada Allah kalau kita tak belajar ilmu ni. Wa huwa habibuka, sedangkan Allah itu kekasih kamu. Wa waliyuka, dan teman rapat kamu. Dia aulia ni teman rapat, orang yang rapat dengan Allah. Bukan kata kawan dengan kawan, kita berkawan dengan Allah. Tegur makan teh lah ni, bukan maksud macam tu. Dia bahasa tasawuf, bahasa Al-Quran ni bahasa tinggi. Aulia Allah banyak kan. Dalam Al-Quran yang sebut berkata aulia, waliyu. Itu kalau bahasa terjemahan biasa, teman. Dan kalau boleh juga terjemah Tuhan kamu, waliyuka, Tuhan kamu, mengikut keadaan macam mana ni, yang sesuai. Wa anna dunya naqidatu aqlika, sesungguhnya dunia ni merosakkan akal kamu. Sebab dunia akal fikiran kita rosak. Akal fikiran kita rosak. Kadang-kadang kita bertindak tidak sepatutnya. Sebab apa? Sebab mengejar dunia. Kita menipu, kalau meniaga menipu, tak? Sukatan, timbangan, dan sebagainya lah. Di dunia ni banyak menipu. Kalau sekarang ni scammer, banyaklah menipu. Dunia memang dunia begitu. Sebab terlampau nak pada dunia, maka sanggup menipu. Itu Imam Ghazali kata wa anna dunya naqidatu aqlika, sesungguhnya dunia ni merosakkan akal fikiran kamu. Merosak daripada mengikuti perintah Allah, sanggup menipu dan sebagainya. Wal aqlu qimatuka, sedangkan akal fikiran ni yang ada dalam otak kita ni, akal fikiran ni adalah qimatuka, nilai kamu. Orang ni bila tidak ada akal, maka tidak ada nilai. Sebab tu orang gila, kalau yang terlampau gila sangat, doktor, polis akan tangkap dia, masuk di hospital jiwa. Sebab dia tidak bertindak mengikut akal fikiran. Macam binatang lah. Binatang ni dia ada otak tapi tak ada akal. Tidak ada otak, ada otak tapi tak ada akal. Maka nilai dia bukan pada otak dia. Binatang ni, binatang nilai dia pada gemuk kurus. Kita nak beli lembu, nak korban kita. Lembu ni gemuk ke kurus? Kita tak tanya lembu ni berakal atau tak berakal. Tak. Tapi kalau binatang tu syabihi bil aqli, dia panggil binatang tu seolah-olah ada akal. Macam monyet apa semua, dia lebih baik sikit daripada binatang yang memang dia tidak ada syabih bil aqli, seolah-olah tak berakal. Macam binatang yang senang kita ajar dia, macam monyet, kita suruh dia pusing biru, biru pula, buah kelapa hijau dia pusing yang hijau. Yang tua dia ambil yang tua. Monyet apa semua tu, dia macam berakal tapi dia tak ada akal tu. Dia panggil malakah. Malakah ni melekat saja. Malakah ni terjemah bahasa Melayu melekat. Malakah ni bakat ataupun talent maksudnya. Dia tahu yang ni bila tuan dia cakap tua, dia akan yang tua dia ingat yang ni. Sebab dia diajar daripada kecil lagi macam tu. Dia melekat tapi dia tak berfikir, dia tak tahu apa tua apa muda. Itu dia panggil malakatul hayawaniyah. Jadi akal ni nilai kita. Tak ada akal, tak ada nilai seseorang tu. Itu yang pertama, wa amma anta min zawil basair wal fitan. Yang keduanya, wa imma anta, boleh jadi kamu ni min zawil himam wal ijtihad. Boleh jadi kamu ni orang yang mempunyai himam wal ijtihad, ada juga kesungguhan fi ibadatillah, pada beribadat pada Allah. Pertama orang alim.
Orang lain orang mengaji ilmu agama lah. Banyaklah para alim ulama. Yang kedua, jenis orang yang zawil himam wal ijtihad fi ibadatillah. Orang yang nak buat ibadat tapi dia tak alim. Dia tak alim. Yang ni penting ni. Kalau kita rajin buat ibadat, kita tak alim, tak ada ilmu. Ini bahaya, cukup bahaya kalau kita tidak belajar ilmu yang berkaitan dengan ilmu tasawuf ini ataupun ilmu adab ni. Kita akan tertipu dengan syaitan. Sebab syaitan dia ngikut manusia. Kalau manusia alim, dia tipu cara ilmu. Kalau orang jahil, dia tipu cara jahil dia. Kalau orang yang tamak, dia akan tipu dengan cara tamak dia. Itu sumpah syaitan dengan Allah ketika sebelum dia sebelum dia minta pada Allah, sebelum dia dilontarkan ke bumi ni oleh Allah. Jadi yang kedua ni, orang yang mempunyai kecekalan, kecekalan, kerajitan. Himmah ni bersungguhlah, macam kitab Muhimmah. Muhimmah tu yang dibaca oleh Ustaz Nik Kamarudin kan, dia biasa baca kitab tu. Muhimmah ni kesungguhan. Wal ijtihad fi ibadatillah fahasbuka anna dunya balagha min syu'miha ma yamna'uka min iradatiha. Maka cukuplah kamu kalau suka buat ibadat, bersungguh suka buat ibadat, kamu tahu bahawa dunia balagha min sya'niha. Dunia ni boleh menyampaikan kejahatan dia, ma yamna'uka min iradatiha, iaitu oleh perkara-perkara yang menegahkan kamu daripada keinginan dunia, watas ghalu, dan menyibukkan kamu, watas ghaluka al-fikratu fiha. Kalau kita jenis suka buat ibadat, maka kita kena ingat, kita kena faham dan kita kena tahu bahawa dunia ni ialah boleh menyampaikan banyak kejahatan yang menegahkan kita daripada apa? Daripada ibadat, iaitu menyibukkan kita fikir padanya anil ibadah wal khairi, dan juga kebaikan. Fa kaifa nafsuha, maka bagaimanakah dirinya, diri dunia tu. Sebab itu kita kena tahu tentang dunia. Dan dalam syarah dia sebut dia sebut wa qala Imam Sari. Ini orang sufi zaman zaman Imam Ghazali. Dia kata-kata dia banyak sini ni, kata-kata tentang dunia ni. Innallaha ta'ala salabad dunya an awliyaihi wa hamaha an asfiyaihi wa akhrajaha min qulubi ahli alwidadih li'annahu lam yardaha lahum. Imam Asy'ari ni dia sebut tentang dunia. Ni dia sebut, ni bukan dia sebut saya sahaja, bukan ilmu, ni pengalaman dia, pengalaman hidup dia. Imam Syahri kata, innallaha ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, salabad dunya an awliyaihi. Salabah ni Allah menarik dunia daripada awliyaihi. Awliya ni wali-wali dia, teman-teman rapat dia. Wa hamaa an asfiyaihi, dan Allah menjagakan dunia daripada asfiyaihi, orang-orang pilihan Allah. Wa akhrajaha min qulubi ahli widadih, dan Allah mengeluarkan dunia min qulub. Ni maksud keluar. Jangan letak dunia dalam hati kita. Kita kaya tidak ada masalah. Kaya macam mana pun tidak ada masalah. Tapi jangan letak dalam hati. Itu dia sebut, Imam Asy'ari sebut, wa akhrajaha, dan mengeluarkan dunia daripada hati-hati ahli, orang yang kasih kepada Allah, li'annahu lam yardaha, kerananya Allah tidak meredainya, lahum, Allah tidak meredai dunia bagi mereka, bagi semua ahli tadi. Sama ada ahli asfiya, auliya Allah, asfiya, ataupun orang ahli widadih, orang yang kasih. Widad ni maksud kasih, wudah, daripada wudah, wudah kasih. Sifat yang mahal sebenarnya kasih. Kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sifat mengasihi ini sifat yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Sebab sifat itu sifat Allah Ar-Rahim.
Siapa yang boleh mengamalkan sifat tu, kasih. Kita tengok kucing, kita rasa kesiannya kucing ni lapar, kita ambil biskut 2-3 keping bagi kat dia. Itu sifat mengasihi. Kita tengok anak kita ni malah baca buku, kita kesian dekat dia, kita nasihat dia dengan nasihat baik. Itu mahal sifat tu, bukan semua orang ada. Kadang-kadang kita lebih utamakan kerja kita, anak kita tak peduli, bini kita tak peduli. Sedangkan anak bini itu penghalang besar di akhirat nanti, di pada masyarakat nanti kepada kita. Jadi dia kata itu iman asyarif. Kata lagi Iman Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dia tabi'in yang terkenal, dan kata-kata dia banyak direkod dan diriwayatkan oleh ulama-ulama sufi. Bukan ulama sufi saja, bahkan ulama-ulama fiqh dan sebagainya, sebab dia sangat alim, Iman Hasan Al-Basri ni. Dia kata usulus syarri salasatun wa furu'uhu sittun. Usul, asal ataupun pokok kejahatan itu ada 3 perkara, wa furu'uhu, dan cabang dia ada 6. Fal usulu, yang asal ataupun pokok kejahatan ada 3. Ada 3, sebut 3 tadi. Satu al-hasadu, yang pertama dengki, sifat dengki. Wal hirsu, yang kedua tamak, sifat tamak. Dan yang ketiga wahubbu, salah satu, yang ketiga wahubbud dunia, wahubbud dunia, kasih kepada dunia. Bila kasih kepada dunia, maka dia adalah pokok segala kejahatan, usulus syarri, salah satu, pokok segala kejahatan. Jadi 3 perkara ni, dengki, tamak, kasih kepada dunia. 3 perkara ni. Kalau kita ada 3 perkara ni, maka itulah kita ada 3 jenis keburukan yang sangat besar dalam jiwa kita. Sebab itulah dengki jangan sekali, tamak jangan sekali. Dan yang ketiga yang kita bicara pada pagi ni ialah kasih kepada dunia. Yang ni yang besar lah, di sisi Allah, menyebabkan kita terselewih, tidak sedar ke mana kita akan kembali lepas kita mati. Dan yang lastnya banyak sebenarnya, saya ambil sikit je. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kata-kata ulama. Ni yang last ni kita masa isyraq ni. Wa qala mana ni? Pilihlah law ana abdan, mana tadi? Wa qala Malik bin Dinar. Dia ni seorang salah seorang daripada ahli sufi. Dia ahli sufi ni, dia tak pandai fiqh. Sebab tu kita belajar ilmu fardu ain ada 3. Satu ilmu akidah, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga yang ikut urutannya ilmu akidah nombor 1, ilmu akidah. Sebab tu di akhir-akhir zaman ni orang Yahudi dia nak menyelewengkan akidah kita berbagai-bagai. Itu penting. Yang kedua ilmu fiqh, amali hidup kita, amal ibadat lah. Yang ketiganya ilmu tasawuf. Dan orang ahli sufi ni mereka alim fiqh, akidah. Di akhir kehidupan mereka, mereka pilih tasawuf. Itu untuk menyucikan hati mereka. Jadi Malik Medina pula. Siapa tadi? Malik bin Dinar. Dia kata al-qalbu, hati ni, hati kita ni, iza ghalabahu hubbud dunya, apabila memenuhi dengan kasih dunia. Ghalabah ni maksudnya mengatasi hati kita daripada yang lain. Apa yang atas sekali? Hubbud dunya, kasih kepada dunia, kekayaan dunia lah. Lam tanjah fihil mau'izah, maka tidak berjayalah padanya mau'izah, nasihat. Orang panggil hati tak makan nasihat. Nasihat macam mana pun macam tu lah dia, tak berubah-ubah. Sebab tu penting kita belajar tentang dunia baru, satu dunia. Jadi insya-Allah rasa setakat itulah untuk pagi ni. Dia ada 4 semua kan? Dunia, khalqu, makhluk, yang ketiga syaitan, yang keempat an-nafs, nafsu.
Jadi insya-Allah yang 2, 3, 4 tu kita akan sambung lain kali, di lain ketika ada masa insya-Allah kita sambung lagi, sebab ini perkara penting dalam hidup kita. Sebab kita hidup atas dunia, kalau kita tidak tahu dunia maka kita akan tertipu dengan dunia. Kita tak kenal syaitan, kita akan tertipu dengan syaitan. Kita tak kenal nafsu kita sendiri pun, kita akan tertipu dengan nafsu kita. Jadi penting kita tahu perkara-perkara yang berkaitan 4 perkara ni. Mudah-mudahan bila kita mati nanti kita dapat tengok rahsia-rahsia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja, mana-mana yang kita dengar, mana-mana yang kita pelajari hari ini, insya-Allah kita amalkan dalam hidup kita dan menjadi satu kepentingan yang lebih penting daripada yang lain-lain dalam hidup kita. Moga-mogahan kita semua berjaya di dunia akhirat, dan insya-Allah kita berjumpa di syurga nanti semua sekali. Insya-Allah kita sama-sama doakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Daud al-jibala subbihna wat tayra wa kunna fa'ilin, ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.